fasa 4 lah. 17 Oktober tingkatan 3 dan 4. 31 Oktober akan masuk tingkatan 1 dan 2. Dan untuk pengetahuan, pembukaan sekolah di lokasi travel bubble seperti Langkawi, pusat pelancongan adalah mengikut fasa 4 PPN. Walaupun kita tahu Langkawi ini berada di negeri Kedah, tapi dia ikut fasa 4 PPN. Okay. PPN itu Pelan Pemulihan Negara. Okey. Jika berlaku perubahan fasa, jika sesebuah negeri beralih ke fasa seterusnya, pengoperasian sekolah mengikut ketetapan fasa baru akan dilaksanakan selepas 2 minggu daripada tarikh peralihan ke fasa tersebut. Contohnya, contoh pada 3 Oktober ni, 3 Oktober ataupun minggu depan, jikalah diumumkan kita ni berada pada fasa 3. Jadi kita akan contohnya dalam masa terdekat selepas bukaan sekolah pada 3 Oktober ni, kita diumumkan sebagai negeri yang berada di bawah fasa 3. Kita akan melaksanakan bukaan sekolah tu pada 2 minggu selepas tu. Dia macam hari ni kita pelajar umum, besok kita tak tergesa-gesa. Tergesa-gesa tukar budak mai dah. Jadi dia ada masa yang tertentu untuk kita bersedia untuk pembukaan sekolah. Baik, seterusnya banyak sikit sebab taklimat tu banyak sikit. Yang taklimat ni dilaksanakan oleh PPD Tuan Syed Nasir bos saya abang tadi. Selain Tuan Syed Nasir, dia ada satu slot pada penolong pembelajaran bagi Cik Nur Haili dan PPKI Encik Ridwan. Baik, sesi persekolahan 21 akan dilanjutkan daripada 1 Jun hingga April 2022. Maksudnya nanti bulan 12 ni kita ada cuti akhir tahun kan. Tapi dia akan selama 1 Jun tu, 1 Januari akan bermula untuk tahun 2022, tapi masih dikira sebagai sesi persekolahan tahun 2021. Maksudnya kalau anak kita darjah 6 bulan 1 tahun depan sampai bulan 3 ke 4 bulan April, dia masih berada dalam darjah 6, dia tak naik sekolah menengah lagi. Itu yang difahamkan. Maksudnya anak kita tak beralih tingkatan ataupun beralih darjah sampailah bulan April 2022. Jika sekolah dibuka, garis panduan KPM hendaklah dipatuhi. Antaranya semua guru atau AKP, guru dan AKP lah perlu lengkap vaksin, 2 vaksin. Dan kalau cikgu tu tak lengkap 1 vaksin, tak lengkap 2 dos pun masih dikira dah terima vaksin. Guru yang tak vaksin perlu buat apa? Kita tengok tapi alhamdulillah dalam 21,000 orang guru yang tak vaksin tu, sekolah kita ni bertuah sebab semua cikgu-cikgu dan AKP, warga sekolah termasuk pekerja kebersihan semuanya telah divaksin. Alhamdulillah. Jadi kalau seandainya ada sekolah yang ada guru dia tak vaksin, jadi inilah yang akan perlu dipatuhi, SOP yang perlu dipatuhi. Yang pertama, guru yang tak vaksin tadi ni perlu buat ujian COVID-19 lengkap. RT-PCR, maksudnya dia hidung dan tekuk 3 hari sebelum hari pertama sekolah. Yang kedua, guru mesti buat ujian kit kendiri COVID-19 2 kali seminggu. Tak kisahlah sama ada kit kendiri tu disediakan oleh, kalau ada di sekolah boleh
guna yang di sekolah, kalau tak kena beli sendiri di farmasi. Keputusan ujian dilapor dan ditunjuk kepada pihak sekolah. Maksudnya pihak sekolah kena tengok cikgu ni, jangan mesti pastikan cikgu yang tak vaksin ni buat kit kendiri tu 2 kali seminggu. Berat kan kita rasa. Baik, guru yang tak vaksin, dia kata macam itulah, perlu pakai pelitup muka berganda atau pelindung muka dan pelindung muka. Dia pelitup muka berganda dan pelindung muka. Share ni apa? Yang pelindung muka tu kan. Dan tidak boleh berada di bilik atau kawasan yang sama dengan murid atau warga sekolah yang menerima vaksin lengkap. Yang ni kita tak tahu, tak tengok situasi dia macam mana kan. Tapi yang ni lah yang akan berlaku bila sekolah dibuka kepada guru-guru yang tidak vaksin. Okey, seterusnya pengoperasian sekolah. Untuk pengoperasian sekolah, kehadiran dihadkan tadi macam saya kata, kehadiran dihadkan 50% enrolment kelas dan penggiliran dibuat ikut minggu. Jadual penggiliran ini terpulang kepada pihak sekolah. Hanya PPKI yang hadir tanpa penggiliran. Yang lain boleh, yang kelas lain boleh hadir dengan penggiliran. 2. Pemakaian pelitup muka diwajibkan kepada semua murid dan warga sekolah. Kalau sebelum ni dia kata murid tak digalakkan pakai pelitup muka, tak diwajibkan. Tapi sekarang ni bila buka sekolah, semua murid diwajibkan memakai pelitup muka. Okey, murid bergejala tak dibenarkan ke sekolah. Dan dalam kelas tidak ada lansir atau sketing. Dan di sekolah ada cikgu boleh membuat ujian COVID-19 di sekolah. Ada. Kita akan mungkin tes COVID ni akan disediakan di sekolah untuk murid-murid yang mungkin bergejala. Kemudian murid-murid perlu memakai pakaian yang kemas dan sopan. Maksudnya murid-murid tak perlulah, tak diwajibkan pakai baju sekolah. Tapi dia mesti pakai pakaian kemas dan sopan. Dan kalau sebab apa? Sebab dia mungkin ada murid yang baju dia dah ketat ke, mak dia tak mampu beli dan sebagainya. Tapi ada yang mampu, dia boleh terus pakai pakaian sekolah ataupun pakaian PJ yang dalam sekolah, ataupun pakaian yang kemas dan sopan. Okey. Surat daripada ibu bapa. Kita tidak boleh paksa kehadiran murid ke sekolah. Sekolah juga tidak boleh keluarkan surat amaran ketidakhadiran murid. Surat amaran ketidakhadiran murid. Jadi ketidakhadiran murid ni tidak dianggap sebagai satu kesalahan disiplin. Itulah yang perlu diambil kira. Kemudian penyuraian murid ikut modul yang dipilih. Macam di sekolah kita, SK Bukit Petang, kita guna model 1, di mana ada ruang menunggu di dalam kawasan sekolah. Murid-murid akan menunggu ibu bapa di dalam kawasan sekolah, dan kita ada laluan terarah dan sehala. Maksudnya murid-murid tidak bertembung di antara satu sama lain. Jadi untuk memastikan penjarakan ataupun SOP dipatuhi. Kemudian keselamatan dan kesihatan murid warga sekolah adalah menjadi keutamaan. Pemakaian pelitup muka 2 layer adalah digalakkan. Kita pakai pelitup muka 2 layer, dulu 1 layer tu macam tak selamat. Kita mesti pakai 2 layer, digalakkan.
Okey, kemudian penjarakan 1 meter. Sanitasi tangan. Kemudian saringan kesihatan. Murid yang atau warga yang mempunyai suhu 37.5 darjah Celsius dan bergejala tak boleh masuk kawasan sekolah. Macam tu kalau kata ibu bapa tu nak masuk sekolah, tengok kalau ibu bapa kata murid, kita dah scan waktu, kita dah benda ni kita dah lalui, kita dah buat, dan macam tu juga kita akan amalkan bila sekolah dibuka. Contohnya nanti PPKI, PPKI akan masuk dulu, jadi kita tengok macam mana keadaannya, dan PPM perlu tunggu di pintu pagar sekolah untuk menyambut murid. Kita tidak menggalakkan ibu bapa untuk datang untuk masuk ke sekolah macam biasa. Kita dah buat semua ni, kita dah ada pengalaman, dan kita semua ni hanya kita perlu bagi lebih baik lagi. Kemudian lansir dibuka supaya ada laluan udara negara. Dah banyak sangat kan. Lansir dibuka supaya ada laluan udara, dan kalau boleh kita tak payahlah berlansir. Okey, penyaman udara boleh dibuka dalam suhu 23 darjah Celsius hingga 26 darjah Celsius. Itu. Kekerapan penggunaan bilik-bilik khas dibolehkan, tapi secara minimum saja. Kita secara minimum boleh. Mungkin dalam seminggu tu kita masuk makmal dan 2 kali ataupun secara pendirian. Kemudian PKD yang meluluskan penutupan sekolah, bukan lagi KPM yang umumkan sekolah tutup, tapi PKD. PKD ni Pusat Kesihatan Daerah. Kalau PKD rasa kawasan ni berbahaya, sekolah perlu ditutup, maka PKD yang akan syorkan untuk meluluskan penutupan sekolah. Ujian kendiri COVID-19 pula kepada murid yang bergejala saja. Yang bergejala saja kita buat ujian kendiri COVID. Lupuskan kit selepas digunakan. Dan kalau tak silap yang sedengar, kit kendiri ni akan disediakan kepada pihak sekolah. Operasi kantin pula. Operasi kantin. Pekerja mesti lengkap vaksin. Murid makan di dalam kelas atau ruang terbuka. Dan untuk pengetahuan, semua pekerja kantin kita telah pun lengkap vaksin. Kemudian surau di sekolah boleh digunakan, tapi kena ikut SOP. Yang tu yang dalam yang saya tunjuk dalam slide yang Ustaz tunjuk ni. Okey, surau tu kalau kata sekolah macam sekolah asrama, dia ada surau dia kan untuk sembahyang Jumaat. Ada dia buat bila surau tu ada yang buat sembahyang Jumaat dan sebagainya, jadi yang tu kena mohon. Okey. Keberadaan guru dalam fasa 2 ni, kita di Perak ni fasa 2, guru PDPR, maksudnya guru macam sekarang lah, kita mengajar dari rumah. Waktu bekerja, cikgu perlu berada di rumah walaupun tiada PDPR, dan AKP pun perlu patuh perkara yang sama. Sebab PPD kata ada cikgu yang bila dia tak ada kelas, dia ada di pasar raya, ada di pasar dan sebagainya. Jadi kita tak mahu cikgu berada di tempat sebab tu kerja kecuali kalau ada kecemasan, ada masalah kesihatan, nak pergi jumpa doktor dan sebagainya. Itu untuk pengoperasian sekolah. Saya buka untuk kot ada siapa-siapa nak tanya berkenaan ni sebelum saya teruskan lagi yang untuk slide yang lain. Untuk pengoperasian pula kelas PDPR ke apa. Ada pertanyaan? Assalamualaikum cikgu. Prasekolah pun tak kena giveaway kan cikgu? Ya, tanpa pengediran kan?
prasekolah dia tak ada tempat dia yang tanpa ni. Okey, masih dulu. Di prasekolah kita tak ni lagi dah, cikgu nasikin tunggu fasa 3 lah. Fasa 3 prasekolah akan masuk. Okey, masih dulu. Ada lagi soalan? Baik, kalau tak ada, saya teruskan dengan pembentangan oleh Cik Nuhairi tentang pengoperasian sekolah untuk pembelajaran. Okey, menurut pengumuman KPM, pengoperasian kehadiran murid secara penggiliran yang saya kata tadi 50% kumpulan A, 50% kumpulan B. Minggu 1 dia PDP di sekolah, yang ada 50% kumpulan B dia akan PDPR secara sendiri. Bila B pula main sekolah, ada B PDP di sekolah, A pula PDPR secara sendiri. 2 atau lebih topik yang bersesuaian boleh digabungkan dalam tempoh 2 minggu pembelajaran untuk pastikan kandungan kurikulum mata pelajaran ditetapkan dan penguasaan pembelajaran murid sepanjang PDPR. Untuk PDPR secara sendiri, maklumat atau bahan diberi oleh guru lebih awal. Maksudnya ni bukan kita nak buat PDPR macam sekarang bila murid di rumah. Semua cikgu di sekolah bersemuka. Semua cikgu bila sekolah dibuka, semua cikgu akan berada di sekolah. Yang untuk di rumah tu, mereka akan belajar sendiri. Tapi bahan disediakan oleh cikgu. Mereka boleh tanya cikgu jika ada masalah. Faham? Saya harap kita faham. Ada slide yang saya bagi lebih awal tu supaya cikgu semua lupa tengok bagi faham. Kan? Tanggungjawab tanggungjawab PDP ni tanggungjawab berusaha lah. Merancang PDP secara penggiliran, kami akan bincang macam mana nak rancang PDP tu secara penggiliran, dan kami akan bimbing guru untuk melaksanakan PDP secara penggiliran, memastikan guru menyediakan dan menyerahkan bahan pembelajaran ke diri murid. Pembelajaran ke diri murid ni untuk murid yang belajar sendiri di rumah lah. Memantau dan melaksanakan penambahbaikan PDP, mengadakan sesi libat urus dengan ibu bapa atau penjaga, mengadakan aktiviti PLC yang bagi meningkatkan kefahaman dan kebayaran guru. Kalau kita tak faham, kita ada SU PLC di sini, terpelaras PLC, dan kita akan buatlah satu ladap dengan cikgu jika kita tidak faham. Okey, tanggungjawab guru. Ni kita umum sebab ibu bapa pun kena tahu. Okey, tanggungjawab guru merancang dan melaksanakan PDP serta mentaksir murid dengan mengambil kira kandungan kurikulum mata pelajaran yang ditetapkan. Melaksanakan PBD, pentaksiran bilik darjah kepada murid yang ikut PDP di sekolah. RPH yang merangkumi PDP di sekolah dan PDPR secara sendiri. Ada dalam RPH cikgu tu, cikgu boleh buat dua-dua, rangkumkan, sekalikan. Contoh kalau yang saya faham ni nak pergi senang kita sendiri, tu terpulang pada cikgu. Cikgu buat untuk murid di sekolah. Itu macam mana? Di rumah untuk PDPR secara sendiri ni, cikgu buatlah satu aktiviti dalam RPH yang sama, hantar macam biasa. Okey, menyediakan aktiviti dan bahan pembelajaran, menyenaraikan sumber pembelajaran yang boleh digunakan oleh murid. Contohnya maksud sumber pembelajaran ni maksudnya cikgu boleh bagi link kat murid. Link kuis, link bahan apa bahan lah kepada murid macam kita dah buat sekarang ni. Jadi murid akan explore apa yang dia nak tengok.
Contoh kalau kata kuis, kuis berkaitan dengan apa? Mata pelajaran umum ataupun sains ke, matematik ke, apa ke. Okey, contohlah maksudnya. Kemudian memberi arahan tugasan yang jelas kepada murid. Kalau cikgu bagi satu latihan tugasan secara sendiri, macam di sekolah boleh terus muka kita boleh bagi arahan. Senang. Tapi untuk murid yang berada di rumah, pada masa yang sama, cikgu kena bagi tugasan tu, arahan tu kena jelas. Apa yang murid nak kena buat. Okey? Memastikan murid mendapat dan faham tugasan pembelajaran. Dan cikgu-cikgu mesti maklumkan kepada bapa atau menjaga tentang tugasan pembelajaran murid. Dan saya cadangkan macam ni lah. Sebelum ni kita masuk ke dalam setiap grup kelas kan. Setiap grup kelas tu kita dah bagi latihan dan tugasan pada murid. Kali ni kalau ada pembelajaran ataupun tugasan, kita boleh maklumkan pada grup, dalam grup waris. Contohnya tahun 5 yang kelas belajar sendiri ni, contohnya grup B belajar sendiri kan. Jadi grup B tugasan dia yang ni. Jadi bapa tahu dan kita boleh kita rasa ni lah kita nak urus, nak libatkan ibu bapa dalam untuk tolong sama-sama dengan cikgu memastikan murid-murid ataupun anak didik kita ni dapat belajar, faham apa yang dipelajari. Okey, untuk tanggungjawab murid pula. Satu lagi sebelum tu, ibu bapa boleh hubung dengan cikgu-cikgu untuk mengetahui tahap masalah anak dia macam mana, pembelajaran anak dia macam mana. Boleh. Kalau tak mau telefon, WhatsApp, dan insyaAllah cikgu akan jawab. Okey, tanggungjawab murid. Tanggungjawab murid pula. Hadir bergilir-gilir secara mingguan ikut jadual waktu yang disediakan oleh pihak sekolah. Mendapatkan bahan tugasan dan penjelasan daripada guru. Contohnya kamu dapat bahan, cikgu bagi bahan pada murid-murid mestilah hafal. Apa tak faham, dia tanya guru. Dan kalau ibu bapa pun tak faham, ibu bapa boleh tanya guru dia jawab. Okey. Kemudian merancang masa belajar untuk menyelesaikan tugasan yang diberi oleh guru. Kita ada guru bimbingan dan kaunseling yang boleh bantu murid yang grup yang belajar di rumah ni untuk buat satu jadual waktu apa yang mereka nak belajar. Sebab apa, bila belajar sekarang kita tak ada lah jadual yang macam sekarang ni, jadual PDPR. Kalau buka sekolah, jadual PDPR ni kita tak guna dah. Kita ada jadual harian di sekolah. Lepas tu yang untuk murid belajar sendiri ni tak ada jadual. Tak ada jadual. Selesaikan tugasan yang diberi oleh guru dan membuat persediaan untuk sesi PDP di sekolah pada minggu yang berikutnya. Jadi KPM dia komited untuk melakukan yang terbaik untuk anak murid. Baik, tanggungjawab ibu bapa. Untuk ibu bapa, dan kita akan masukkan slide ni dalam ibu bapa, dalam grup ibu bapa pula. Ibu bapa mestilah memastikan anak jagaan hadir ke sekolah ikut jadual yang disediakan oleh pihak sekolah. Pastikan anak-anak melaksanakan tugasan atau aktiviti PDPR secara sendiri dengan yang disediakan oleh guru. Membantu anak mendapatkan maklumat berkaitan sesi PDPR. Berkomunikasi dengan guru untuk mendapat maklumat pembelajaran anak-anak dari semasa ke semasa. Menyokong pembelajaran anak-anak dengan memberi bimbingan dan motivasi kepada anak-anak. Jangan kita marah saja mereka tak belajar. Macam tu. Kena bagi motivasi. Memberi kerjasama yang berterusan terhadap aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Dan yang ni penting sebab apa? Kadang-kadang kita tengok anak murid kita ada telefon sendiri. Jadi
Kadang bapak pun tak tahu apa kerja kandungan yang di apa yang dilahirkan oleh anak. Jadi bapak perlu mainkan peranan penting untuk mengawasi anak-anak. Jika anak-anak tu ada telefon sendiri. Itu. Seterusnya kita yang tu untuk dari bahagian pembelajaran anak-anak tu di Montessori. Ada soalan yang mungkin cikgu ataupun bapak tak faham? Dah ada tak? Nanti Ustaz yang Ustaz tunjuk sekarang ni tentang apa di asrama, tentang apa kehidupan, apa SOP. Ya. Cik Sri ada nak tanya? Tak apa. Okey. Ini Oh dah? Okey. Yang Jan apa mundur sikit ni. Kan? Okey. Kita tengok yang bahagian asrama tu kita tak berkaitan tapi nanti boleh baca. Bila saya hantar tu kita baca lah sebab anak-anak ni tu anak-anak yang berada di asrama. Kita terus kepada pendidikan khas yang disampaikan oleh murid berkeperluan khas MBK anak-anak PPKI. Baik. Kelas pendidikan khas untuk fasa 2 Negeri Perak sebanyak 37 buah sekolah di LMS terlibat. Termasuk sekolah kita lah, bermula pada 4 Oktober. Mereka hadir tanpa pengeliran, sama juga seperti di sekolah menengah. Baik, jadi kita tengok apa yang akan sebut ni sebelum sesi persekolahan bermula. Murid-murid MBK ni perlu ada pengisytiharan kesihatan. Mereka perlu mengisi borang yang dibekalkan untuk penentuan tahap kesihatan MBK dan keupayaan penjagaan kesihatan kendiri oleh MBK. Kita betul sebab negara kita. Sebab sekolah kita hanya ada murid MBK yang hanya masalah pembelajaran. Kita tak ada murid yang buta, yang cacat dan sebagainya. Semua murid-murid ni boleh bergerak sendiri. Macam tu. Jadi kita betul lah. Dan sekolah lain ada murid-murid yang macam saya sebut tadi lah, yang mempunyai masalah penglihatan, pendengaran, cacat fizikal dan sebagainya. Baik. Tadi surat borang pengisytiharan kesihatan tadi perlu dikemukakan pihak sekolah kepada pihak sekolah sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sesi persekolahan bermula. Dan untuk pengetahuan sekolah untuk pengetahuan tadi PPM kita Puan Razia telah pun mengedarkan borang ni kepada ibu bapa. Dan insyaAllah esok mereka akan hantar balik borang tu. Jadual bekerja PPM. Kalau ikut fasa 2 ni sebenarnya kita masih lagi berpegang pada 60% pejabat ni kan. Jadi PPKI untuk PKI jadual PM dia sepanjang fasa 2 ni 7 pagi hingga 2 petang. Tapi setelah dengan syarat
telah selesai semua kerja pada hari itu, setiap hari sekolahan. PPM akan susun atur waktu ketibaan MBK ataupun kita kata di murid PPKI. Drop off point, maksudnya ni parent yang letak 2 vaksin, jadi dia yang tu jadi benarkan masuk jika anak-anak mereka tu perlu pertolongan mereka, maksudnya mungkin murid-murid tu cacat tapi sini kita tak ada, jadi PPM kita akan jemput di pintu pagar sekolah. Cuci tangan, cek suhu semua perlu dibuat macam biasa. Elakkan sentuhan. Jika ada masalah tingkah laku, asingkan murid-murid ni. Kita tak mahu ada sentuhan, gaduhan dan sebagainya. Sentiasa amalkan cuci tangan. Jika dalam masa ni ada kit pembelajaran untuk MBK, tapi kit pembelajaran ni diberi kepada murid-murid yang mempunyai masalah kesihatan sahaja, yang tak boleh datang ke sekolah. Tapi jika ibu bapa nak pinjam peralatan atau apa untuk tujuan pelayaran anak yang ada di PPKI, boleh dengan syarat ada surat. Khususnya yang tadi kata kit pelajaran tu untuk murid yang sakit saja. Untuk SKBB tu boleh PDPR, sebab kita daripada untuk SKBB untuk makluman semua saya dah tanya dalam taklimat. Okey, untuk kita semua murid kita berada di negeri Kedah fasa 1. Jadi mereka tak perlu datang ke sekolah. Itu murid PPD daripada ada mesyuarat dah, maksudnya murid PPKI tak perlu datang ke sekolah. Cikgu, tapi cikgu saya rasa dalam hal ni cikgu PPM akan ustazah yang mengajak pendidikan Islam boleh kena datang ke sekolah pada hari persekolahan. Baik, kalau contoh dia bagi, kalau kata contoh kan cikgu ustazah kata contoh, kita kata sebab dia ada sekolah di kawasan kita ni, ada ustazah yang tak mau masuk ke kelas, tak mau vaksin. Dia maksudnya sini dia tak boleh mengajar PKI, jadi pihak sekolah terpaksa cari guru agama yang lain untuk ganti ustazah tu. Tu sampai tahap tu kan. Jadi tiada lagi istilah PDPR dalam PPKI lah sekarang ni, bantuan guru sahaja, maksudnya bantuan sahaja. Jadi kita bagi kit pelajaran macam murid-murid SKB, sebab dia istimewa sikit kan, sebab dia duduk di Kedah. Di Kedah fasa 1. Jadi mereka cikgu PPKI, cikgu K akan sediakan kit pembelajaran dan mereka akan belajar di rumah dengan menggunakan kit pembelajaran yang disediakan ni. Okey. MBK ataupun murid pengkas yang hyperaktif perlu dikawal. Waktu pulang, cikgu dan PPM yang urus hantar. Yang tu setakat ni lah yang saya faham dari PPKI. Dan setakat tu lah yang saya dapat taklimatkan. Saya harap semua cikgu, semua KP, semua bapa faham. Dan ada apa-apa soalan, boleh mukakan kepada saya. Dipersilakan. Assalamualaikum Diri. Semua. Okey, jadi dah tanya soalan tentang pasal tadi kan, PPD. Pasal tu Yang pasal satu tadi, Diri dah tanya Cik Wan sendiri kan? ya. Okey, saya nak confirmkan itu. Takut saya dapat info yang salah kan? Jadi kalau pihak Diri dah dapatkan keputusan tu, jadi betul lah murid daripada fasa 1 dan ditentukan untuk PDPR sehingga masuk ke fasa 2. Tapi asalnya tempoh tu pendek je. Mungkin kita akan mulai fasa lah. Ya.
Mungkin sebelum 4 hari bulan pun ingat ada wali dah pasal. Kira kalau bila balik pasar tu kira macam boleh masuk kot kan? Macam tu lah. Bila balik pasal dia ada 2 minggu pula. 2 minggu pula kan? Dia ada 2 minggu pula. Hmm. Jadi itulah. Jadi untuk guru PPM dan tu memang dimaklumkan pun perlu hadir ke sekolah. Sebab takut ada pemantauan apa kan. Jadi betul lah macam Jibi cakap tadi. Itu saja lah Jibi saya nak tanya. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, betul lah. Guru, maksudnya bila sekolah dibuka, terjabat pun dibuka kan. Cuma AKP dia akan kerja secara pengirian. Tapi PPM akan kerja setiap hari lah. Dari pukul 7 hingga 2 petang. Itu yang saya dapat maklumat. Dan saya rasa cikgu K pun dia akan datang ke sekolah, akan buat bagian bantuan lah PDPR dari sekolah lah kan, macam sekolah kan semua betul kan? Betul. Terima kasih. Okay. Dan dalam taklimat tu saya tanya tu, Cikgu Tuan kata kita akan dapat seorang lagi cikgu nikah khas. Jadi Alhamdulillah, insyaAllah kita akan dapat tak berapa lama lagi. Rasanya dia tak ambil masa yang lama kot bila daripada umum dalam kalimat tu. Dia tak sebut nama kan Jibi? Dia tak sebut nama kan? Nama tak sebut. Dia tahu masih buang tu. Ada lah, cikgu kita lah. Saya pun dapat maklumat tu juga. Tapi tak tahu siapa. InsyaAllah itu dalam masa dekat. Ya, lepas ni tu lah dia kata keperluan kan. Keperluan sangat perlu lah, jadi cikgu akan hantar cepat mungkin lah dia kata. Akan mail lah cikgu yang baru untuk kita. Alhamdulillah. Jadi ada soalan lagi? Fikir cikgu saya memang lari macam kan. Fikir-fikir pun akan ada di pejabat lah. Perpanjang sesi persekolahan. Macam kita sekolah kita akan bersekolah lah start minggu depan. Cuma murid je kan, tak main sekolah tu je. Betul je, okey lah. Ya, betul. Kita tunggu balik pada fasa kedua kita, dan kita balik ke fasa seterusnya. Jadi semua PPKI akan hadir lah, insyaAllah. Terima kasih Cuki. Dan ada apa-apa boleh tanya lah. Ada lagi nak tanya? Sebelum kita teruskan ke hal-hal lain. Dan untuk pengetahuan lah, dan mulai esok. Okay, ada apa? Pada 3-4 bulan itu akan ada pemantauan daripada PPD, DPM ataupun KPM ke sekolah-sekolah yang ada PPKI lah. Jadi pun dimaklumkan pun tentang pemantauan ni. Ya. Kami dimaklumkan memang ada pemantauan. Buka sekolah je mesti ada pemantauan lah, dia kata kan. InsyaAllah kita bersedia lah. InsyaAllah. Dan untuk mengetahui semua, mulai esok saya akan kita akan buat apa tu yang kita sanitasi semua bangunan, satu bangunan sekolah lah. Mulai esok kita akan rancang untuk sanitize semua sekolah. Mungkin kita akan panggil pihak bomba lah untuk sanitize kawasan sekolah kita. Sebab apa, di kawasan sekolah kita pun sekarang ni ramai dah, kita sendiri pun terlibat, saya sendiri pun terlibat dengan COVID. Sekarang ni untuk pengetahuan, Cik Samad dia kuarantin anak dia COVID kan. Jadi ramai lah anak murid kita, yang cikgu-cikgu kita yang telah terima ujian COVID-19 ni. Jadi kita nak kawasan kita sekolah kita selamat ni, kita akan buatlah kita akan panggil lah pihak bomba untuk buat sanitize satu bangunan kita ni. Okay, ada lagi tak? PPKI hari
Tentang hari macam contoh kalau hari tu kita nak buat, kita akan maklumkan kepada ni lah, PKI kajilan lah. Sebab namanya tu akan Betul lah kita dahulukan yang PKI dahulu. hmm? Sebab bila beralih masa nanti PKI yang akan masuk dulu. Kan? Jadi kita standard PKI dulu. Pelajaran dulu akan datang. Boleh. Okey, terima kasih. Sama. Dan caranya apa cikgu Zarina, Syarami lah kalau pihak mentadbir lah akan uruskan bahagian tu lah. Sanitize tu. Okey. Dah tak, kalau tak ada apa masuk pada hal-hal lain. Cikgu Zarina, sebelum tu saya tanya cikgu dulu lah. Sebelum cikgu Zarina ada apa hal? Hello. Cik. Korang je lah kat ni bagi request sikit dah. Okey. Orang lain dengar kot. Dengar. Tak dengar. Jom. Kalau okey je. Cuma peringatan tentang PBD tu kan. PBD kita start 11 PBD. 11, 10. Maknanya berterusan lah, insyaAllah. Dia sebab tak macam peksa kan, tapi boleh menjawab soalan yang cikgu bagi lah. Okay. Sebab PBD ni dia berterusan, ikut jadual masing-masing, dia tak tetap. Kita tak kata hari Selasa matematik, hari Senin bahasa manual tak. Nanti kita akan masuk dalam info waris. Kak Ina nak tanya? Ya. Kalau kata tiba-tiba kerajaan umum fasa 3 sekolah, PBD itu macam mana? Online. Yang kita buat di sekolah lah? Di sekolah lah. Maknanya kalau dia pun dah ambil dah soalan kita, murid-murid dah ada soalan kita, bawa ke sekolah lah. Sebab PBD kita kena pakai dia tak siram, bukan periksa lah. Baik, terima kasih. Dan kita tanda dia punya PP tu start daripada siri pertama. Jadi kita boleh start bulan 5, bulan 6 itu yang kita ambil keputusan. Sebab siri fasa pertama itu kita dah bagi slip kan. Dari slip dah kita dah buat start. Kita buka sekolah bulan 3, bulan 4, bulan 5 lah. Maknanya start bulan 6 dan sehingga sekarang kita dah boleh mula ambil isi dia punya soalan yang kita nak bagi 11 bulan 10 tu macam kita punya guide lah kan, nak top up apa lagi yang tak cukup sebab tak tinggal ni dia berterusan, dia tak ada Betul. Kita akan teruskan pentaksiran ni sampai tahun depan lah, sampai bulan April tahun depan. Di tapak tu kita dah boleh mula isi sikit-sikit ni lah sebab kita kena print kan, selalu contoh kita print untuk fasa kedua. Kalau pilih kata boleh serahkan kepada waris, kita akan buat macam tu lah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Ina atas penjelasan tentang PBD ya, pentaksiran berapa? Didik darjah, pentaksiran didik darjah.
Jadi macam kita contoh bagi sini lah, kita contoh sekolah menengah terusin. Okay, dia bagi satu set semua mata soalan untuk semua mata pelajaran kepada murid, dan murid siapkan dalam tempoh yang diberilah di rumah. Murid buat sendiri di rumah untuk semua soalan tu. Jadi kita pun kalau kata andai kata kita masih lagi belum bersemuka, jadi kita buat macam tu jugalah. Kecuali kalau semuka senang, memang kita buat dalam kelas pun macam biasa. Kan? Okay. Cik Siti lah. Cik Siti. Siti dah nak cakap apa tak? Assalamualaikum. Nah, Hello. dengar. Okey, untuk saya tak ada apa dah nak cakap. Cuma saya nak maklumkan dalam ini mungkin saya dengan cikgu saya akan buat untuk yang satu murid satu sukan tu. Satu sukan tu. InsyaAllah lah. Kalau boleh lah dalam minggu ni lah. Okay. Hantar dalam 4 hari bulan. Boleh Siti. Ini boleh lah get ready untuk perjumpaan komputer online hari Rabu jam 3 dari petang untuk sukan dan permainan. Itu sajalah cikgu. Okay. Terima kasih Cikgu Siti. Dan kita Yalah macam tu, bila ibu bapa tolong, bukan bapa tolong, maksudnya kena ajar sama ibu bapa, anak-anak murid kita diharap dapat menonjolkan bakat-bakat yang sedia ada pada mereka. Kadang kita tak tahu anak kita boleh ada bakat ni. Jadi kita dapat tahu lah, ibu bapa boleh pantau cikgu, terutamanya PKK lah, Cikgu Siti ni selalu masuk dalam grup kelas, suruh murid buat tandingan dan sebagainya. Cikgu Fuzail, semua cikgu lah. Jadi Alhamdulillah kita dapatlah beberapa, kita dapat sijil, dapat anugerah, dapat sijil dan sebagainya yang akan kita bagi kepada murid bila mungkin pada tarikh yang kita fikirkan sesuai. Dan untuk kita ada training untuk pengetahuan bapa jugalah, waktu isteri kita ada guru praktikum, Ustazah Wati. Ustazah Wati ada dalam ni tak? Ada. Ustazah. Kali ni kita bagi Ustazah buat ucapan sikit lah kat cikgu semua. Sebab hari ni minggu minggu terakhir, bukan hari terakhir, minggu terakhir untuk Ustazah Latif yang telah berada sama kita lebih kurang 3 bulan lah. Lama kan. Tolong macam-macam. Jadi kita minta cikgu Ustazah Latif untuk bagi ucapan sikit. Ya cikgu, rumah saya sepupu banyak sangat. Oh lah. Boleh. Bolehlah cakap sikit kata. Saya sebabkan minggu ni dah last dah, saya nak cakap terima kasihlah dekat cikgu-cikgu semua. Lepas tu pihak pentadbir semua sebab bagi peluang dekat saya untuk praktikum dekat sekolah ni, dan banyak juga bagi macam pengetahuan barulah dekat saya tentang pengajaran PDPR ni. Itu je kot. Minta maaf juga kalau ada salah silap yang saya lakukan sepanjang PDPR ni. Baik, terima kasih Ustazah. Kita
Saya juga bagi pihak sekolah memohon maaf, ampun dan maaf lah anda ada salah silap pada Ustazah, dan insyaAllah kita akan panggil mas sekolah ataupun kita akan buat Google Meet lagi lepas ni. Jadi ni sebagai hari ni kita kata bagai apa, kita bagi penghargaan lah pada Ustazah yang telah mengikut lumus Kalau kita tengok Ustazah buat Google Meet pun murid-murid aktif masuk. Jadi Alhamdulillah dan semoga yalah apa pembelajaran apa yang ikuti sepanjang praktikum ni Ustazah dapat apa cemerlang pada masa hadapan. Terima kasih Ustazah. InsyaAllah. Terima kasih Cikgu. Okey. Saya nak sambung lagi. Siapa lagi nak cakap? Cik Yusri ada bagi pihak PIBG? Cik Nizam ke? Semua boleh. Cik Yusri cakap sikit bagi pihak PIBG. Tak ada apa tu. Tak ada apa. Cik Nizam? Cik Khalid macam ni? Saya tak nampak. Ya, kalau tak ada apa-apa, jadi saya dah pusing kan agak. Assalamualaikum Cikgu, minta maaf. Tak apa. Salam. Sini saya ada satu perkara nak tanya lah. Berkaitan dengan di prasekolah tu Cikgu. Ni sekolah lah tapi saya khusus pada pra. Di prasekolah tu kita ada dua pemadam api. Ya. Pemadam api, satu di dapur yang kecil dan satu lagi di ruang kelas lah yang besar punya. Ya. Kedua-duanya dah expired dah Cikgu. Expired. Jadi Okey, tak apa. tanpa yang besar tu. Jadi kita nak buat macam mana? Sama ada saya nak panggil sendiri ke atau pihak sekolah. Sebab hari tu dia dah datang kan. Jadi saya kata mungkin sekolah akan panggil kot, saya kata. Okay, kalau kita dah buat apa, hari tu kita dah buat apa dia, ada tempoh untuk apa padam api tu. Jadi kalau expired tu kita memang kena tukar lah, kena tukar isi lain lah. Sebab kalau expired tak boleh guna, kalau apa tak boleh guna kan. Dia tak kena lah buih dia tu apa bila kita ni kan. Jadi pihak sekolah lah akan panggil, insyaAllah panggil pembekal hari tu, panggil yang pemadam api yang hari tu kan, yang servis tu. Tahu. Sebab dia pun ada kontak saya, dia tanya nak check lagi tak, dia kata kan. Boleh Cikgu Cikin urus pun tak apa. Boleh nah. Okey. Boleh. Terima kasih Cikgu. Sama. Terima kasih banyak. Jibi, jelas sikit. Ya. Jibi, saya mohon pihak pentadbiran ataupun unit hand untuk maklumkan kepada ibu bapa PTKI boleh. Lebih baiklah daripada pihak pentadbir yang memaklumkan kepada murid, ibu bapa murid PTKI dalam berkaitan dengan bukan sekolah yang mereka masih PDPR sehingga mereka beralih ke fasa 2. Terima kasih. Okey, kita nak buat Google Meet ke apa? Rasanya melalui WhatsApp rasanya dah memadai. WhatsApp je lah sebab faham lah. Tadi lah. Okey. Ya. Okey, terima kasih. Lama. Okey, ada apa ni? Sebelum saya tutup majlis. Okey. Ya. Cikgu mengenai yang apa tu Cikgu Syikin tadi yang mengenai pemadam api. Minta nanti Cikgu Syikin
berhubung dengan Suhaimi sebab file apa semua urusan Madapi dah suruh serah kat Suhaimi untuk handle yang hari tu apa semua. Jadi kena datang pejabat dululah, jangan direct terus dengan pembekas sebab nak tengok bajet apa semua nanti. Sebab nak tengok harga yang dia bagi kat sekolah semua ada file dekat pejabat. Okay, terima kasih. Terima kasih Su. Tu Cikgu Syikir lah. Cikgu Syikir memang bincang dengan apa Su dulu lah. Okey. Okay, terima kasih banyak. Dan sebelum saya lupa, hari tu kan masa mesyuarat PIBG, Cik Isri dia kata nak ambil apa nak listrik kan, bahan apa kipas angin apa kan untuk letakkan pada tu tempat menunggu tu. Jadi kipas angin tu ada di sekolah. Untuk pengetahuan semua, kita ada tukar elektrik tu, tukar lampu kipas dan sebagainya. Lampu kipas tu pembekal tak ambil apa, kontraktor tu tak ambil, kita simpan sendiri. Jadi sebab kita boleh guna semula benda tu. Jadi kalau Cik Yusri nak ni boleh mai sekolah ambil untuk letak di tempat menunggu murid kat depan. Okay, tak apa. Tunggu nanti saya besok bomba orang lagi kan? Apa dah? Besok bomba orang lagi kan? Besok dah. Besok bomba kan? Bukan esok. Ada? Ya dah, bukan esok. Nanti ni lepas ni akan berhubung dulu dengan bomba. Tak tahu lagi dia memang bila. Tapi sebelum hari Khamis ni lah dia akan mai. Kita minta dia pun mai. Okay, kalau benda tu nanti kami dah pergi tengok balik kan. Cuma pergi jumpa dia apa. Bawa Musa dekat jabat tengok tak ada kali tu ya. Boleh. Nanti mai ada. Ya. Tak apa. Terima kasih. Lampu pasang kan? Apa dia? Lampu nak pasang kan? Lampu boleh, lampu ada. Lampu yang muka elok-elok ke. Cuma boleh guna. Kita tak lagi kat sana, kita simpan dulu kan kat kita. Tak apa lah kita tengok lah. Cikgu rasa nak pasang tahu lah. Ya. InsyaAllah. Terima kasih Cik Sri. Dan kalau tak ada apa, saya memohon ampun dan maaf atas salah silap. Yang baik tu datang daripada Allah, yang buruk tu datang daripada saya sendiri. Saya akhirilah majlis kita pada hari ni kan. Sebelum tu saya harap apa semua kita jaga diri elok, duduk di rumah. Sebab itulah kesihatan tu penting. Jadi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita sudahi majlis kita ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih semualah. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah lupa kita maklumat vaksin guru tahun 6 bersedia lah untuk sediakan murid yang berumur 12 tahun lah, mungkin akan dipanggil untuk vaksin. Kita tengok apa yang Cikgu Intan dapat hari ni. Itu untuk maklumat lah. Terima kasih banyak. Semua murid tahun 6 je. Semua murid tahun 6 kalau vaksin tu. Semua murid tahun 6 yang umur 12 tahun. Kalau tak cukup 12 tahun tak boleh. Dia tengok tarikh lahir dah. Okey. Lepas tu cikgu kena pergi sekolah kan? Apa dia? Macam saya dengan Cikgu Maimun kan beban kelas tu kan. Kena pergi sekolah lah. Nak join lah. Nak vaksin tu macam mana? Vaksin tu nanti macam mana.
Kita tengok macam mana. Sama ada mereka di vaksin di Selangor ke, di PBB tu kan. Ataupun mereka buat kat mana. Kita tengok dulu. Nah, tu untuk maklum awal lah. Tu start lah. Terima kasih untuk share screen tu. Terima kasih banyak. Okay. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Kakak bawa je sekolah tak hari ni? Ha? Siap dah? Makan nasi lagi? Tu apa beli lauk nak makan nasi? Ha? Tanpa marshmallow. Awak tak makan nasi? Nasi dah abang beli nasi. Abang beli lauk.